Bertemu semula dalam segmen cerita bersama saya Nixon Nyamba. Jika tadi kita bercakap berkenaan dengan bajet 2023, kali ini kita nak bawakan satu lagi berita yang kami kongsikan bersama penonton, iaitu berkenaan dengan kejadian runtuhan batu kuari di Keramat Pulai yang berlaku di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands di Ipoh pada 8 Mac lalu. Dan setelah 6 bulan sebenarnya, satu tempoh yang panjang, pihak berkuasa menemui satu petunjuk baru yang mana mereka menemukan cebisan tulang, baju serta bangkai jengkaut ditemui di lokasi kejadian yang dipercayai milik dua mangsa yang juga pekerja kuari berkenaan pada Mac lalu. Insiden runtuhan itu menyebabkan dua mangsa tersebut tertimbus, iaitu Itam Lasso 43 tahun dan Kyo Lu Siu Sun 49 tahun. Dan untuk kita memahami cerita mengenai kejadian ini, kita nak bersama dengan Amirul Rabani Rashid, itu wakil Astro Awani Perak yang ada melakukan liputan berkenaan dengan berita ini. Dan mungkin Amirul, untuk penonton kita fahami, mungkin boleh ceritakan semula kronologi yang berlaku pada 8 Mac lalu melibatkan kejadian runtuhan kuari itu. Baik, terima kasih Niki. Pada 8 Mac lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak memaklumkan berlakunya kejadian runtuhan di tapak kuari di Keramat Pulai Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands, kira-kira jam 9.15 pagi. Yang mana pada ketika itu pihak berkuasa memaklumkan kejadian melibatkan 4 orang mangsa yang juga pekerja kuari. 2 daripada mereka telah berjaya menyelamatkan diri, sementara 2 lagi dipercayai telah tertimbus dalam runtuhan batu itu. Dan mangsa yang tertimbus itu adalah Kyo Lu Siu Sun 49 tahun, juga Itam Lasso 43 tahun. Kemudian sejak daripada insiden itu, operasi mencari dan menyelamat SAR telah diteruskan melalui pelbagai gerak kerja. Antaranya ia termasuk menggunakan unit anjing pengesan K9 dan juga menggunakan alat pengesan logam. Kerana ketika kejadian difahamkan kedua-dua mangsa ini bersama dengan 2 buah jengkaut. Selain itu ya Niki, gerak kerja melibatkan operasi memecahkan bongkahan-bongkahan batu kuari yang besar di situ turut giat dijalankan dengan penuh berhati-hati, juga mendapat khidmat nasihat daripada GMG. Usaha ini bagi memudahkan operasi ataupun kita boleh katakan gerak kerja pasukan SAR untuk melakukan pencarian terhadap 2 mangsa ini. Walaupun pencarian yang sekian lama dilakukan tidak menemui sebarang petunjuk, namun SAR untuk mencari 2 mangsa ini tidak pernah dihentikan, dan itu telah disahkan oleh Ketua Polis Perak pada ketika itu, iaitu Datuk Mio Fadil Tash Arwahid. Dan kita boleh katakan selama 6 bulan kami juga pihak media menantikan sebarang perkembangan lanjut. Begitu juga dengan semua pihak untuk mengetahui tentang kes ini. Dan akhirnya pada kemarin pihak penyelamat memaklumkan bahawa mereka menemui petunjuk baru yang seperti Niki katakan tadi, iaitu cebisan tulang, pakaian serta bangkai jengkaut. Selepas 6 bulan, bangkai jengkaut ini seperti yang Amirul katakan menjadi petunjuk baru buat pasukan mencari untuk menggerakkan semula usaha dalam rungkai insiden ini. Bagaimana mungkin Amirul di sana, bagaimana sebenarnya penemuan ini berlaku? Adakah melalui maklumat dari pekerja? Mungkin Amirul juga ada bercakap-cakap dengan mereka yang berada di lokasi untuk mendapatkan berita ini. Ya betul. Melalui maklumat daripada jabatan daripada pihak bomba sendiri, mereka mengesahkan bahawa terdapat bangkai jengkaut yang ditemui sekitar jam 12 tengah hari, yang mana mereka memaklumkan pihak pekerja terlebih dahulu telah menemukan bangkai jengkaut di lokasi, dan disebabkan itu mereka telah menghubungi pihak berkuasa sebab mereka percaya bahawa bangkai jengkaut ini mempunyai link dengan insiden 2 pekerja yang sedang kita berkatakan yang masih lagi tertimbus. Dan setibanya di lokasi, pihak SAR mengesahkan mereka memang menjumpai bangkai jengkaut berkenaan, dan kemudian operasi dijalankan dan teruskan di lokasi berkenaan, dan akhirnya susulan daripada itu mereka menemui petunjuk baru, iaitu cebisan tulang serta pakaian yang dikatakan pada ketika itu milik mangsa pertama. Dan saya difahamkan juga Niki, operasi itu dilakukan kira-kira 20 meter daripada jarak ataupun titik pencarian yang awal yang dilakukan oleh pasukan SAR pada 8 Mac lalu. Jadi di sini juga saya difahamkan kemungkinan ketika kejadian itu, ketika kejadian runtuhan itu, kesan ataupun kita boleh katakan runtuhan bongkah batu yang besar itu telah menolak secara kuat
jentera-jentera berat itu dan akhirnya mengakibatkan tragedi yang menyedihkan ini. Niki. Amirul, juga kita nak tanyakan di sini, adakah kuari yang sedia ada di situ masih meneruskan operasi mereka di lokasi sekeliling lokasi ataupun di lokasi yang sama susulan daripada kejadian yang berlaku ini? Baik, Niki, ketika saya berada di lokasi pada kemarin susulan penemuan baru ini, saya difahamkan operasi gerak kerja di kilang itu masih berjalan. Namun bagi kawasan-kawasan yang terkesan itu, yang mana kawasan dipercayai mangsa berada itu dihentikan, yang mana kalau kita lihat visual-visual yang boleh kita lihat melalui yang cameraman saya Firdaus Nazri telah hantarkan, operasi juga membabitkan dengan kerjasama oleh pihak kuari yang sangat baik. Kalau kita lihat, pihak kuari juga menyediakan kenderaan-kenderaan untuk membantu pihak-pihak berkuasa untuk sampai ke puncak atas untuk memudahkan gerak kerja mencari dua pekerja yang tertimbus ini. Juga kita difahamkan selepas penemuan cebisan tulang itu yang mana pihak penolong pengarah operasi JBPM Perak itu Muhammad Syarizal Aris terus mengatakan berdepan dengan cabaran pihak pasukan penyelamat untuk membawa keluar cebisan tulang itu. Apa lagi cabaran yang mereka kongsikan dalam usaha untuk merungkai insiden yang berlaku sejak 6 bulan lalu ini? Baik, Niki. Kalau kita baca secara tulisannya, Keramat Pulai, Jalan Simpang Pulai, Cameron Highland, bunyinya macam dekat. Tapi sebenarnya untuk menuju ke kawasan lokasi kejadian itu amat memakan masa yang lama. Sebab keadaan jalan itu pertamanya bukan keadaan jalan yang berturak, penuh berdebu dan sebagainya. Malahan kami, para media pun berdepan dengan saat-saat yang sukarlah untuk ke lokasi, terpaksa perlahankan kenderaan dan sebagainya. Dan kalau boleh kita katakan daripada jalan besar untuk setibanya di lokasi itu memakan masa kira-kira setengah jam. Dan selain itu, Niki, selain daripada keadaan kuari yang agak berdebu dan sebagainya, antara cabaran yang dihadapi oleh pihak berkuasa ini untuk melakukan kerja-kerja mencari ini berdepan dengan masalah cuaca. Yang mana pada semalam saja, saya sendiri menyaksikan untuk operasi mencari dan menyelamat ini, yang mana keadaan hujan kejap ada, kejap tak ada. Yang mana pasukan penyelamat ini, ketika hujan reda, mereka terpaksa naik ke atas untuk melakukan pencarian dan tiba-tiba bila hujan turun, mereka terpaksa menghentikan operasi pencarian atas faktor-faktor keselamatan. Dan akhirnya apabila hujan reda, mereka naik kembali. Dan apabila hujan turun, mereka turun kembali. Jadi itulah kita boleh katakan operasi ini agak memakan masa yang lama. Antara cabarannya kita boleh katakan faktor gunung dan sebagainya. Faktor cuaca ini antara mainkan peranan penting. Okay. Dan kita dikatakan cebisan tulang yang dibawa keluar itu adalah milik mangsa kedua. Kalau kita nak fahamkan di sini, selepas tertimbun dan yang keluar adalah merupakan rangka manusia. Sebenarnya bagaimana mereka mengenal pasti tulang ini sama ada daripada dua mangsa yang tertimbus itu, Amirul? Seperti yang saya katakan tadi, operasi ini membabitkan kawasan titik lokasi yang berlakunya kejadian pada 8 Mac itu. Dan pada kenyataan awal, Ketua Polis Perak sendiri, iaitu Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri, memaklumkan bahawa pada hari pertama, cebisan mayat pertama, mangsa pertama telah dibawa keluar dan dibawa ke unit forensik HRPB Ipoh untuk operasi bedah siasat dan ujian DNA bagi mengenal pasti identiti mangsa. Jadi kami difahamkan di sini pada hari pertama operasi membawa keluar cebisan mayat mangsa pertama telah berjaya. Namun pada hari kedua itu kerja-kerja operasi mencari petunjuk-petunjuk dan cebisan mayat kedua itu sedang giat dijalankan dan akhirnya saya difahamkan sebahagian telah dibawa keluar semalam. Mungkin ada sedikit juga perkongsian yang mana Amirul Rabani Rashid berada di lokasi itu, ada bertemu dengan ahli keluarga mangsa, apa yang dikatakan oleh mereka susulan daripada penemuan cebisan itu, apa yang mereka kongsikan dan bagaimana sebenarnya reaksi mereka selepas 6 bulan sebenarnya, iaitu satu tempoh yang lama dalam merungkai insiden runtuhan kuari ini. Amirul, apa kata mereka? Ya betul. Kami media ada bertemu dengan salah seorang waris ataupun kita boleh lebih tepat lagi isteri mangsa, iaitu Wak Uda. Wak Uda ini adalah suami kepada Itam Lasuk. Benar, kalau saya boleh katakan, riak wajah yang saya bertemu dengan beliau pada 8 Mac dengan riak wajah yang saya temukan pada baru-baru ini amat berbeza. Yang mana pada kali ini saya boleh katakan riak wajahnya ini kita boleh katakan menunjukkan sedikit lega. Sebab dia mengatakan akhirnya dia tahu bagaimana keadaan suaminya
selepas 6 bulan tak ada khabar berita. Dia juga memaklumkan kepada kami anaknya 4 orang turut menantikan perkabaran yang sama untuk mengetahui tentang perkembangan ayah mereka. Selain itu juga ini seperti mana Cik Ang saya laporkan dalam laporan saya, Wak Uda juga memaklumkan yang sejak daripada kejadian yang menimpa pada 8 Mac itu, dia tidak putus-putus berdoa agar adanya bertemu suaminya. Dan selain itu juga dia ada memberitahu bahawa dia kerap ke lokasi supaya untuk menjadi yang pertama untuk mengetahui perkembangan ataupun kita boleh katakan update terkini berkenaan dengan operasi mencari suaminya itu. Dia berkata dia tidak pernah putus asa dan sering mengharapkan orang kata sebarang petunjuk agar ada suaminya itu. Selain itu juga ya Niki, walaupun beliau tidak berkata dengan lebih panjang dan sebagainya, tetapi dia memberitahu Wak Uda ada memberitahu kepada kami yang dia tidak mahu fikir bukan-bukan pada ketika ini, sebaliknya mahu memberi fokus dalam operasi ini yang mana yang dijalankan oleh pasukan SAR. Selain itu juga kami bertanya bagaimana perasaan dia ketika ini selepas operasi yang mengesahkan tentang penemuan berkaitan dengan insiden suami dia ini. Wak Uda berkata dia sedikit lega. Walaupun pada awalnya dia memberitahu yang dia agak orang kata tidak tahu nak bercakap macam mana, tak tahu nak bagi reaksi macam mana apabila pihak polis memberitahu sesulan perkembangan terkini suaminya itu. Tapi apa yang dia boleh katakan, apa yang saya boleh rumuskan, yang dia kata sekurang-kurangnya selepas ini pemergian suaminya ini adalah, kita boleh katakan pusara, adalah kuburnya. Yang mana tempat lepas ini dia boleh melepaskan rindu selepas pemergian suaminya ini. Okay. Juga kita melihat pada insiden ini, kalau kita nak lihat bukan saja ini sebenarnya satu kemalangan kalau pihak siasatan mengesahkan ini sebagai satu kemalangan, tetapi ia juga berkemungkinan boleh disebabkan oleh kecuaian ataupun standard piawaian di tempat kerja itu sendiri. Dan selepas penemuan itu, ke manakah hala tuju siasatan? Apa tindakan seterusnya? Dan juga bagi pihak kuari yang menjalankan operasi itu, apa yang mereka akan lakukan bagi memastikan perkara seperti ini tidak lagi berlaku di masa akan datang? Baik Niki, berkenaan dengan hala tuju operasi SAR 2 mangsa ini, saya difahamkan ketika ini kerja-kerja untuk membawa cebisan tulang mangsa kedua sedang giat dijalankan sebab dipercayai masih lagi ada cebisan-cebisan mangsa kedua. Dan selain itu juga Ketua Polis Perak sendiri, Datuk Muhammad Yusri, memberitahu waris keluarga bagi kedua-dua mangsa ini akan dipanggil dalam masa terdekat bagi dijalankan ujian DNA untuk tujuan pengesahan identiti. Dan saya difahamkan setakat ini kedua-dua keluarga mangsa masih lagi tidak berbuat demikian. Dan saya boleh katakan juga berkenaan dengan operasi di lokasi dan sebagainya, saya difahamkan ketika ini pihak kuari masih lagi menjalankan operasi dan sebagainya dengan penuh hati-hati, dengan penuh nasihat. Walau bagaimanapun setakat ini tidak ada lagi, kita boleh katakan, respon dan maklum balas. Sebaliknya mereka mahu memberi ruang supaya siasatan ini dapat dijalankan. Dan selain itu kita boleh katakan pihak kuari juga memberi kerjasama yang baik supaya dua mangsa yang tertimbus ini dapat ditemukan dan dapat dibawa keluar dengan lebih segera agar dapat memudahkan operasi pencarian ini. Baik, terima kasih Amirul Rabani Rashid, itu Wakil Esrawani Perak yang melakukan liputan berkenaan dengan kejadian runtuhan batu kuari di Keramat Pulai, Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands di Ipoh yang berlaku pada 8 Mac lalu. Dan kita melihat pada kejadian ini, kalau kita nak recap semula, yang mengorbankan dua individu yang merupakan pekerja kuari berkenaan, iaitu Itam Lasoh berusia 43 tahun dan Q Lucius Sun iaitu 49 tahun. Dan selepas 6 bulan menemui petanda ataupun petunjuk baharu daripada pasukan penyelamat, iaitu menemui cebisan tulang, baju serta bangkai jengkaut ditemui di lokasi kejadian. Dan ini seterusnya menggesa ataupun meneruskan siasatan ataupun operasi untuk membawa hala tuju kepada merungkai insiden kejadian ini. Saya kira itu sahaja perkongsian cerita yang kita ada pada jam ini. Sekian saja cerita pada jam ini. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat.